Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung tadabbur kita. Kita akan baca dari ayat surah Al-Baqarah ayat 189. Surah Al-Baqarah ayat 189 ke surat 29 dari juzuk yang kedua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, Dialah Allah yang Maha Berkuasa, Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah yang Maha Tinggi dan bersemayam di atas arasy-Nya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Pada pagi ini dapat sama-sama kita kembali dalam siri kuliah kita, dalam maksud kita berusaha memahami apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Dan terkhusus ayat yang kita baca hari ini adalah berkait dengan bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihitung atau untuk dikira sebagai orang yang melakukan kebaikan. Kita terus kepada ayat yang kita baca pagi ini, iaitulah yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ahillah disebut sini bulan sabit ataupun anak bulan lah. Bulan sabit ataupun anak bulan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Anak bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga bagi ibadat haji. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak bulan dan tujuan Allah menjadikannya. Salah satu daripada tujuannya ialah dia sebagai mawaqitu linnasi wal hajj, tanda waktu bagi manusia dan tanda waktu bagi mengerjakan ibadat haji. Sebab itu dalam agama kita, anak bulan ini menjadi penanda waktu untuk ibadat. Ibadat seperti perayaan agama ataupun ibadat puasa ataupun ibadat haji, malah iddah bagi wanita semuanya menggunakan kiraan bulan. Kalau wanita tu iddah dia 4 bulan 10 hari, maka dia dikira daripada kiraan bulan, tidak dikira kalender matahari, kira kalender bulan. Begitulah juga soal perayaan dan juga ibadat haji serta Ramadan. Baik, berkaitan dengan bulan ni juga, apakah sekarang ni kita menghampiri anak bulan Muharram. Jadi sayugia kita nak nyatakan bahawa apabila Nabi SAW melihat anak bulan, maka ada doa yang dibaca
oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan melihat anak bulan. Iaitulah dari Talhah bin Ubaidillah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melihat anak bulan, baginda akan baca Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, keluarkanlah anak bulan ini kepada kami dengan keberkatan dan keimanan, wassalamati wal islam, dan berikanlah keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu anak bulan itu adalah Allah. Jadi doa ni Nabi SAW baca pada setiap kali melihat anak bulan. Timbul satu isu sekarang ni, iaitulah anak bulan Muharram. Ada yang baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Perlu dikaitkan dengan sejarah. Apakah anak bulan Muharram ni merupakan awal tahun sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi tak lihat dia sebagai awal tahun dan akhir tahun? Pertama, kita kena tahu sejarah permulaan kiraan kalender Muharram sebagai tahun Islam. Zaman-zaman dulu, orang akan kira masa ni berkaitan dengan peristiwa. Tidak zaman dululah, zaman sama-sama. Orang akan kira masa ni berdasarkan peristiwa. Sebagai contoh, Nabi lahir, peristiwa yang berlaku tahun Gajah. Orang ingat macam tu. Kalau zaman kita dulu, waktu berlaku bila beranak dia? Waktu bah besar, banjir besar, tempat kira-kira macam tu. Ada peristiwa dianggap 1 tahun ingat masa tu, zaman tu. Maka zaman Nabi SAW, bila baginda diutuskan oleh Allah, masa tu tidak ada lagi kalender Islam. Dia ingat masa tu dengan kejadian-kejadian masa 40 tahun setelah Nabi lahir, dikira macam tu. Maka Nabi diutuskan 13 tahun lepas Nabi berdakwah di Mekah, Nabi pun berhijrah ke Madinah. 10 tahun Nabi SAW duduk di Madinah, kemudian baginda wafat. Setelah itu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq tak lama, 2 tahun. Setelah daripada diangkat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni, setelah dia luas empire dia, maka dia hantar surat ke gubernur-gubernur dia. Bila hantar surat ke gubernur-gubernur, ada surat yang kita sebut sebagai dekat dan bertindih. Hantar tu tak tahu yang mana dulu, tak tahu yang mana kemudian. Sehingga akhirnya Umar Al-Khattab panggil sahabat, kita nak letak tarikh pada surat kita. Maka bermula itu mereka pun bincang, kita nak letak kalender tarikh berkaitan dengan peristiwa dalam Islam. Kalau zaman dulu, kalau kalender Masihi ini dikaitkan dengan lahirnya Nabi Isa. Jadi bila kalender Islam ni nak letak tarikh apa? Bincanglah. Antara cadangan tarikh Nabi lahir, antara cadangan tarikh Nabi wafat, dan antara cadangan ialah tarikh Nabi hijrah. So bila ditengok peristiwa ni, tarikh Nabi lahir, panggil para sahabat tidaklah mengingati atau mengagungkan dia dengan begitu besar sangat. Tarikh Nabi wafat, takkan nak kenang tarikh tu, sebab tarikh tu tarikh kesedihan. Maka bila sebut hijrah, Umar kata al-hijratu
farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah tu telah membezakan dan memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Lalu diletakkan tarikh kalender Islam, tahun dia bermula dengan tahun hijrah. Bermula dengan tahun hijrah. Setelah daripada tu bincang pula nak start bulan mana bulan pertama. Maka ada cadangan start daripada Rejab, ada cadangan start daripada bulan apa dah lupa, beberapa bulan lah, sehingga akhirnya diletak cadangan bulan Muharram. Kenapa? Sebab bulan Muharram ni orang baru balik haji, seolah-olah nak mulakan hidup baru. Jadi letakkan kalender Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam, tapi panggil backdated tahun tu kepada peristiwa hijrah Nabi. Jadi Nabi hijrah dah 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, 12 tahun. Umar ni dia letak kalender tu 16 ataupun 17 tahun selepas hijrah baru dimulakan kalender. Mana sekitar 4 tahun ataupun 5 tahun setelah Umar jadi khalifah baru dimulakan kalender ni. So dia backdated tarikh hijrah tu 16 tahun lepas. Jadi bermulanya kiraan kalender Islam, maka mereka pun taklah tarikh bulan berapa tahun hijrah. Pada masa tu dah tahun 16 hijrah dah. Itu asal cerita macam mana bermulanya kiraan kalender Islam. So kalau orang tanya zaman Nabi dulu ada tak awal tahun hijrah, akhir tahun hijrah? Tak ada. Zaman Abu Bakar ada tak awal tahun hijrah, akhir tahun hijrah? Tak ada. Jadi start daripada zaman Umar Al-Khattab, itu pun dia tak sambut awal tahun dan akhir tahun. Yang kita sambut ni kenapa? Kita sambut ni kerana telah terpengaruh dengan sambutan awal tahun dan akhir tahun Masihi. Yang sambut awal tahun dulu kita tak kenal. Zaman saya kecil ni tak kenal, padahal saya ni muda lagi. Betul? Zaman saya dulu, kita tahu raya haji, raya puasa. Tahun baru ni, tahun baru Cina kita panggil. Betul tak? Kita tak ada tahun baru Islam. Kita ada tahu raya haji, raya puasa. Tahun baru ni tahun baru Cina. Ikut kalender Cina kita pun tahu. Tahun arnak, tahun kuda, tahun monyet lah, macam-macam. Lepas tu ada, tak ada kalender lain rasanya. Zaman saya ingat lah. Tiba-tiba mari tahu kita ada juga awal tahun Islam. Pasal apa? Sebab mula-mula ni anak muda kan duk sambut-sambut awal tahun. Mau ada pesta je. Bila masuk tahun baru kan orang buat pesta, Dataran Merdeka lah, Bukit Jalil, penuh pesta anak muda. Jadi ustaz-ustaz kita pun pergi nak dakwah pada mereka, kanak-kanaknya mengislamisasikan sambutan tahun baru. Lepas tu lama kelamaan dia berasimilasi. Ni kata ni, bila kita bercampur dengan ambil budaya orang, masuk dalam agama Islam, maka sambutan tahun baru yang asalnya tahun baru Masihi itu diletakkan pula pada tahun baru Islam. Hak panjang saya perhatilah. Sejak daripada itu maka bermulalah tahun baru Islam. Dan dia benda ni melibatkan seluruh dunia. Lama kelamaan dia dah jadi satu pesta. Bila masuk je awal Muharram, orang pun sambutlah tahun baru Islam. Cuma cara dia agak Islamik sikit lah. Sebab dia tengok anak bulan so dia pun tahun baru tu, malam tu sebelum daripada maghrib doa akhir tahun. Lepas masuk maghrib doa awal tahun. Tak apa lagi kalau setakat doa, kita pun tak ada masalah. Tapi dia dah jadi satu upacara.
Doa ni bila-bila pun, tiap-tiap bulan boleh doa. Tapi bila dah jadi satu upacara, seolah-olah belum maghrib ni kena doa. Doa tu khusus doa akhir tahun. Lepas maghrib kena doa pula. Doa tu doa awal tahun. Dia dah jadi satu ritual. Satu ritual khas. Padahal malam tu tak ada orang pergi tengok anak bulan. Betul ke anak bulan Muharram? Kalau nak betul lah, nak pastikan, sepatutnya kita pergi tengok seperti mana kita tengok anak bulan Ramadan dan juga anak bulan Zulhijjah. Tapi tak ada pun orang pergi tengok anak bulan tu. Maknanya dari sudut tu, ritual kita tengok anak bulan tu kerana ia adalah berkaitan dengan agama. Lebih teruk daripada tu, boleh bertebuk, kita teruk lah kata, bila mereka memasukkan fadilat doa akhir tahun, fadilat dia macam ni, doa awal tahun, fadilat dia macam tu. Daripada mana datang semua? Kita tak ada masalah dengan doa, tapi mewujudkan satu upacara dalam agama yang pada asalnya tidak ada menjadi ada, itu adalah satu penambahan dalam agama yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Nanti kita akhir sekali menyerupai orang kafir. Cuma dia menyerupai dia dalam tahun dia, kita dengan tahun kita. Sebaliknya, doa kita sebut tadi, Allahumma ahililhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbi Allah, Rabbi wa Rabbuka Allah. Ya Allah, terbitkanlah dia ke atas kami dengan amanah dan iman, dengan keberkatan dan iman, dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai anak bulan, adalah Allah. Jadi kita apa panggil, dalam Islam kita kena kembali kepada syariat ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. So pada kita tak heranlah, bukan tak ada, kita tak besar, tak rasa agungnya anak bulan Muharram, kerana ada sesuatu lagi yang lebih agung daripada anak bulan tu, iaitulah Muharram tu sendiri adalah bulan haram. Nabi SAW antara 1 Muharram dengan 10 Muharram, yang mana lebih besar di sisi Nabi SAW? 10 Muharram. Sehingga Nabi SAW bila sampai ke Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa 10 Muharram. Dia tanya, kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Mereka jawab, sebab hari ini adalah hari diselamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Lepas tu Nabi SAW jawab, inni la ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding kamu, sebab kamu dah seleweng ajaran Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad datang bawa agama yang selari dengan agama Nabi Musa. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, aku lebih, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami orang Islam ni lebih berhak daripada Nabi Musa berbanding kamu, berhak dengan Nabi Musa berbanding kamu. Lalu Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram, dan baginda menyuruh sahabat-sahabatnya berpuasa. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la asuman nattasi'. Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, aku akan berpuasa juga 9. So kalau kita lihat dari sudut hadis ni, kita nampak bahawa Nabi tidak pernah meletakkan 1 Muharram sebagai tarikh keramat. Sebaliknya, Nabi letak 10 Muharram sebagai tarikh agung. Tak pernah Nabi agungkan 1 Muharram, melainkan sebab Muharram tu bulan haram.
Sehingga Nabi SAW pernah lagi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah daripada Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Ini nas-nas agama yang ada dengan kita. Nas agama kata Muharram salah satu daripada 4 bulan haram. Nas agama kata Nabi SAW kata sunat puasa di bulan Muharram. Dan Nabi SAW juga memberi penegasan lebih kepada 10 Muharram. Kemudian Nabi SAW nak berbeza dengan Yahudi, sampai buat puasa pun Nabi nak puasa 9 dan 10. Kerana nak beza dengan Yahudi. Sebab bila Nabi tahu Yahudi pun puasa, Nabi kata, kalau tahun depan kita puasa 9 dan 10. Tujuannya nak beza dengan Yahudi. Tiba-tiba mari pak kita adjust bulan kita, buat sambutan, nak biar jadi sama dengan sambutan mereka. Kan terbalik tu. Sebab itu bila memahami agama dengan nas, memahami agama dengan nas ni, itulah dengan petunjuk. Bukan dengan perasaan, emosi, rasa, anggapan, sangkaan. Agama ni dia datang dengan petunjuk nas. Sebab tu kita kembali kepada Quran kita. Kita kembali kepada hadis Nabi SAW, supaya kita ambil agama tu daripada acuan dia yang asal. Bukan kita tak nak orang Islam doa, dah boleh doa. Kita suka kepada doa, tapi mengkhususkan doa awal tahun dan akhir tahun. Seakan-akan ini adalah satu sambutan dalam agama yang sunat untuk dilakukan. Maka jawapannya adalah tidak. Jawapannya adalah tidak. Habis itu kita kena buat apa? Awal Muharram sama dengan awal-awal bulan lain. Kita sambut dah awal Ramadan, sambut dengan puasa biasa je lah. Kita sambut dah awal Zulhijjah, sambut tapi dengan ibadat biasa. Tak ada pun kita doa malam tu, kemudian malam. Tak ada. Padahal dua awal ni lebih besar. Awal Ramadan, awal Zulhijjah. Kita pun tengok anak bulan 3 kali setahun. Awal Muharram, awal Ramadan, tengok anak bulan Ramadan. Awal Syawal, tengok anak bulan supaya berakhirnya Ramadan. Awal Zulhijjah, kita tengok untuk tentukan hari Arafah dan raya haji. 3 kali setahun tengok anak bulan. Setiap kali tengok anak bulan, apa yang kita buat? Padahal inilah asalnya orang tengok anak bulan. Maka doa yang Nabi SAW ajar tadi. So, kita tidak ada masalah dengan doa. Tetapi ritual yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam, itulah yang bagi para ulama berhati-hati dan mengelakkan diri agar kita tidak menyerupai perayaan orang-orang bukan Islam. Baik. Kemudian sambungan, dah kita faham macam tu. Allah Ta'ala kata, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Tidaklah kebaikan itu memasuki rumah dari pintu belakang. Pada masa jahiliyah, nota kaki, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang, bukan dari depan. Maka hal ini ditanya oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Imam
Al-Hasanul Basri, atau dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi, kanatil ansar idza qadimu min safarihim lam yadkhulir rajulu min qibali babihi. Orang Ansar bila balik daripada musafir, dia tak masuk rumah daripada pintu depan, dia masuk daripada pintu belakang. Imam Al-Hasanul Basri kata ini adalah upacara ataupun adat orang-orang jahiliyah. Okey, kata Imam Hasanul Basri, satu kaum dari ahli jahiliyah, apabila seorang dari mereka hendak bermusafir, kemudian dia keluar dari rumah dia, kemudian dia tak jadi bermusafir dan kekal di rumah dia, maka dia kena masuk dari pintu belakang. Itu adat mereka dan upacara mereka. Lalu orang tanya perkara ni kepada Nabi SAW, turunlah ayat ni. Allah Ta'ala kata, bukanlah kebaikan itu masuk daripada pintu belakang, akan tetapi kebaikan itu ialah bertakwa kepada Allah. Dalam ayat ni, saya katakan sekali lagi, berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai ritual. Bukanlah ketakwaan itu pada ritual tu, tapi ketakwaan itu ialah pada kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Sebagai contoh, orang yang buat orang yang buat doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Dia berdoa awal tahun, akhir tahun dan awal tahun. Dengan orang yang tak buat doa awal tahun dan akhir tahun, akhir tahun dan awal tahun, antara dua orang ni, yang saya maksudkan ritual khusus tu lah, salah antara dua orang, yang mana lebih bertakwa kepada Allah? Jawapan dia kita kena tengok di sini. Allah Ta'ala kata, bukanlah kebaikan itu pada hak kamu rasa masuk pintu belakang tu lebih aula daripada pintu depan. Akan tetapi walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu ialah bila kamu taat kepada Allah. Allah suruh dak masuk pintu belakang tu, Allah tak suruh. Habis tu kenapa kamu pergi masuk pintu belakang? Adat, budaya, dulu-dulu orang macam tu. Maka dia tak termasuk dari kebaikan bila Allah Ta'ala tak suruh. Kita nak faham agama ni, kita faham dan kita buat seperti mana yang Allah suruh kita. Kalau Allah Ta'ala tak suruh, dia tidak akan dinilai sebagai satu kebaikan. Sebab yang nak bagi pahala kita at the end adalah Allah. Allah yang bagi pahala. Tiba-tiba kita buat tak serupa dengan hak dia suruh. So di mana takwa dia di situ? Sekarang ni orang yang tak buat kerana tidak ada suruhan, dan dia mengelakkan diri daripada mengada-ngadakan sesuatu dalam agama, mereka sebenarnya meninggalkan dalam ketaatan. Sebab apa dia tinggal? Sebab dia taat kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW melarang umat dia daripada menokok nambah agama dia. Betul tak? Nabi kata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kamu perkara yang diada-adakan dalam agama. Nabi suruh kita macam tu. So kita bukan anti doa, tidak. Kalau orang tu tak doa pun salah, saya katakan doalah banyak-banyak. Tapi untuk ritual awal tahun dan akhir tahun, kita tak buat sebab kita bimbang dia menjadi satu tokoh tambah dalam agama. Tapi kalau dia nak baca doa lain, ikut dia lah. Ustaz, dia tiap-tiap hari baca doa panggil akhir. Kita ada zikir pagi, zikir petang. Nak terbenam matahari, kita baca zikir. Terbit matahari, kita baca zikir. Kita kata dah sebab ni,
ritual sambutan tahun lahir. Dalam agama tak ada. Yang ada ialah setiap hari kita dilahirkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa pernah sahabat-sahabat Nabi dulu setiap tahun kelahiran dia sambut tarikh lahir? Tak. Even Nabi SAW, kalau kita rujuk kepada kitab sejarah, sirah, nak menentukan tarikh bila Nabi lahir, akan kita dapati khilaf. Bila Nabi lahir, khilaf. Kenapa khilaf? Sebab mereka tidak ingat seperti mana mereka ingat tarikh wafat Nabi. Bila kita tengok tarikh wafat Nabi, ada khilaf tu? Tak ada, sepakat. Tarikh lahir Nabi, khilaf. Tarikh wafat Nabi, sepakat. Sebab apa? Bila benda sepakat ni, orang ingat semua. Orang tu ingat, orang ni ingat, orang ni ingat. Jadi sepakat semua tarikh lahir, tarikh wafat Nabi. Tarikh lahir Nabi, tanya orang ni tak ingat, tanya orang tu kemungkinan tahun ni, kemungkinan. Pasal apa? Tidak ada orang yang mengenang tarikh lahir Nabi dulu seperti mana kita hari ni. Kalau kita tanya orang hari ni, hampir majoriti manusia akan jawab tarikh lahir Nabi bila? 12 Rabiul Awal. Sebab apa orang tahu? Sebab dia jadi ritual. Tapi kenapa sahabat-sahabat khilaf? Sebab sahabat tak ingat macam kita. Bila kita tengok tarikh lahir Nabi, Nabi kata dia ni lahir hari Isnin. Mana bukti? Sebab bila orang tanya Nabi sebab apa Nabi puasa hari Isnin, Nabi kata aku suka berpuasa pada hari aku dilahirkan. Isnin confirm. Tapi berapa hari bulan? Tak clear. Bila pas back lah ni ada teknologi kan, orang boleh kira ilmu falak, backdated. Hari Isnin pada bulan Rabiul Awal tahun gajah dulu. Berapa lupa dah kiraan dia. Tapi bila dia undur balik, dia boleh kira. Tak ada. 12 Rabiul Awal tahun gajah bukan hari Isnin. Yang hari Isninnya 2 hari bulan, 9 hari bulan, 16 hari bulan, 23 hari bulan. Hari Isnin. Kalau mengikut kajian Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitab dia Ar-Rahiq Al-Makhtum. Jadi apa yang kita nak sebut bahawa sahabat-sahabat dulu tidak pernah ada ritual menyambut hari lahir. Tetapi setiap hari mereka berdoa, Alhamdulillah, ya Allah yang telah memberikan nyawa kepada kami hari ini. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seperti mana mereka tak kisah pun isu nak terbenam ke, nak dekat-dekat maghrib terbenam matahari, kena doa akhir tahun. Lepas maghrib doa. Tak ada. Kita ada, kalau nak terbenam matahari, doa zikir petang. Betul tak? Zikir petang tu bila start baca, lepas asar boleh baca. Sebelum masuk maghrib malam kita baca. Kalau terlepas belum lepas maghrib pun boleh baca. Kemudian kalau subuh terbit fajar, masuk hari baru, doa lagi, doa zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang ada dalam agama kita. Sebab Allah Ta'ala kata, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Bukanlah masuk rumah ke belakang itu dari kebaikan, tapi kebaikan yang sebenar ialah bila kamu bertakwa kepada Allah. So kalau kita tanya antara benda yang ada perintah dan larangan, itulah yang kita cari. Kita nak cari benda ni kerana Allah. Allah suruh tak kita buat lagu ni? Suruh. Alhamdulillah.
Semalam saya tengok satu video Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Siapa pernah dengar nama dia? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Pernah dengar? Saya kena dengar kaset dia ni daripada zaman sekolah lagi. Kita pun tiru lagu dia zaman-zaman belajar dulu. Cuma tiru hak tak jadilah. Kalau tiru jadi tu orang panggil Al-Ghamidi dah lah. Lepas tu semalam saya tengok satu video. Rupanya dia pernah ditawarkan jadi imam Masjidil Haram 2 kali. Tapi dia tolak. Bila orang tanya, kenapa kamu tolak 2 kali jemputan jadi imam Masjidil Haram? 2 kali tolak. Sebab apa? Dia kata kerana ibu bapa aku minta aku duduk dekat dengan dia. Minta aku duduk dekat dengan dia. Maknanya dia duduk jauh daripada, dia bukan orang Mekah, dia duduk jauh daripada Mekah. Tapi kerana mak ayah dia suruh dia ni duduk dekat dengan mak ayah. Akhir sekali dia tolak 2 kali. Pengacara tu tanya, kamu tak nyesal kau tolak jawatan imam Masjidil Haram? Dia jawab apa? Apa yang aku jaga tu lebih utama di sisi Allah daripada aku jaga Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab perintah mak ayah di sisi dia, Allah suruh jaga lebih daripada hal ni pada dia. Tapi kalau mak ayah dia, kalau kita lah, apa salah dia kalau mak ayah dia hidup Mekah jugalah. Kalau kita, tapi situasi dia Allah Ta'ala alam. Cuma kita nak kata dia memilih untuk mendahulukan apa yang Allah perintahkan. Kita dalam hidup ni begitu. Walaupun kadang-kadang kita ada tergelincir, terlupa, tersalah, tersilap, kebiasaan. Tapi keutamaan kita dalam hidup beragama ni ialah melihat apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bukan dari sudut apa yang kita sangka benda tu baik ataupun benda tu buruk. Inilah keutamaan dalam agama. Sebab tu walaisa, saya ulang sekali. Bila saya baca ayat ni, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Allah Ta'ala tak kisah masuk ke depan ke, masuk ke belakang ke, tidak ada kebaikan. Yang kebaikan itu dinilai bila kamu bertakwa kepada Allah. Bila nak sebut bertakwa ni, apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah Ta'ala suruh, ada perintah, di situlah pahala kita. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat satu perkara dalam agama yang tidak ada perintahnya daripada kami, Nabi SAW kata, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. So kita nak apa? Buatlah sesuatu. Kenapa kita buat macam ni? Sebab Allah suruh. Kenapa buat macam ni? Hatta kalau kita suruh anak makan pun, kenapa kamu suruh anak kamu makan? Sebab Allah suruh. Seorang ibu bila dia jaga anak dia, tak apa pahala dah. Dapat. Dapat. Ada orang kadang sekarang ni kan, muslimah ni wanita berkerjaya. Banyak isu sekarang ni wanita-wanita berkerjaya. Gaji dah mahal. No. Siapa mereka rasa tak perlu kepada keluarga, tak perlu kepada suami. Dia rasa dia ni bebas, boleh pergi sana, boleh pergi sini, melancong sana, melancong sini, duit pun ada, rumah boleh beli. Dia kata aku tak payah kahwin pun sakit kepala. Dia kata sangat ramai isu tu lah ni. Bila kita tanya-tanya ramai. So kita kembali kepada nas agama. Antara seorang wanita yang berkeluarga, lahir, ada suami, ada anak, jaga anak-anak dia, suri rumah. Kalau dia kerja pun, tapi dia ada keluarga. Berbanding seorang wanita yang insist tak nak berkeluarga. Bukan dia tak ada kalau orang, dia duduk tunggu orang masuk meminang, dia tak ada orang pergi pinang, dia tu lain cerita. Ni dah insist dia tak nak ada suami.
Pasal dia rasa aku dah semua cukup belaka, bebas. Dari sudut dua orang ni, di sisi Allah mana yang lebih bertakwa? Mana yang lebih banyak pahala dia? Kalau dia tak berkeluarga disebab tak ada orang minta, tu lain cerita. Tak ni saya cerita, ada orang memang dia tak nak. Malah ada siapa minta cerai daripada suami. Sebab dia gaji dia dah tinggi, umur dia pun ada, suami pun gaji rendah, mungkin martabat lagi rendah, dia minta nak pisah. Antara dua orang ni mana lebih dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW kata, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi babil jannati syi'ti." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita solat 5 waktu, berpuasa sebulan Ramadan, menjaga kehormatan dan kemaluan dia, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Ada fadilat tak? Ada. Di saat dia berlayan anak dia, bagi makan anak dia, mentaati, sebab Allah perintahkan. Walaupun dia kata aku lagi relax hak ni, boleh travel pergi jalan-jalan mana-mana tak perlu kan, tapi hak ni dia susah payah tu, setiap kesusahan dia kerana dia mentaati perintah Allah. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Ingat ayat tu. Bukanlah kebaikan tu kira masuk pintu mana dak. Isu dia ialah Allah suruh ke tidak? Allah suruh ke tidak? Kalau kira wanita ni dari sudut tu, dari sudut Allah Ta'ala suruh mendidik generasi. Betul tak? Siapa pun kat fadilat kelebihan Nabi SAW suruh kahwin anak ramai. Bila dia satu suap dalam mulut anak, suami pun dapat pahala, isteri pun dapat pahala, nyusu anak lagi, semua tu pahala-pahala yang bertimbun-timbun. Sehingga nilai ketaatan di sisi Allah tu kita tak boleh nak faham, pasal Allah Ta'ala suruh. Itu dari sudut bab tu. Bab-bab lain pun lagu tu lah juga. So kita kata ketaatan dalam agama, dalam kehidupan kita ialah mencari redha Allah, mengikut perintah dan juga larangan Allah. Bukan mencari pahala dari Allah mengikut selera kita dan mengikut sangkaan kita. Tak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kefahaman dalam agama. Waqtul buyuta min abwabiha, kata Allah, masuklah rumah melalui pintu dia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. So mudah-mudahan pintu-pintu kebaikan ni bukan semua kita dapat, tapi yang penting bila kita nak buat tu, kita buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ada orang tak ada zuriat, dia tak boleh buat pintu tu, tapi mungkin dia ada pintu ibu bapa yang dia boleh jaga. Ada orang mungkin ibu bapa pun tak ada anak yatim, dia pun tak ada zuriat, tapi dia ada pak saudara, mak saudara, silaturahim dia masih boleh. Atau mungkin orang boleh jaga anak murid dia dalam khidmat ilmu, menyebarkan ilmu, ajar anak-anak dia, anak murid dia, didik dia dengan takwa, didik dia dengan ilmu agama, didik dia dengan Al-Quran. Pahala dia bertimbun-timbun dalam saat tu. Mungkin ada orang dia tak ada semua tu, tapi dia ada harta benda, maka dia infakkan harta dia pada jalan Allah. Mungkin ada orang dengan kata-kata dia, nasihat-nasihat dia, tapi yang penting biar kita semua buat tu ada panduan dalam agama. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Waqatilu fi sabilillah tu ayat yang 190.
Dia kaitan dengan 191, berkaitan dengan ayat perang. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok hari pada ayat itu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.